Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasi niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kita dapat bertemu kembali pada malam ini menyambung perbahasan kita di dalam kitab Mukhtasar Syu'abil Iman, sebuah kitab yang telah disusun oleh Syekh Abdul Qasim Umar bin Abdul Rahman Al-Qazwini Asy-Syafi'i, yang kitab ini merupakan kitab ringkasan mukhtasar daripada kitab yang sangat tebal karangan Imam Al-Baihaqi yang berjudul Syu'abil Iman. Maka insya-Allah bersama dengan saya kita membahaskan kitab ini, dan pada malam ini kita sebelum ini kita telah sebut 3 cabang iman yang telah dikemukakan oleh Al-Imam Al-Qazwini, yang telah diringkaskan oleh Imam Al-Qazwini. Maka insya-Allah pada malam ini kita akan sambung cabang yang keempat pada halaman yang ke-9. InsyaAllah pada halaman yang ke-9. Maka kata pengarang kitab rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, Ar-Rabi'u al-imanu bil-Qur'an wa jami'il kutubil munazzalati qablahu liqawlihi ta'ala يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Dan juga berdasarkan walil ayati wal hadithil madhkuraini aidan. Kata pengarang kitab, syu'ab yang keempat iaitulah kita beriman dengan kitab, beriman dengan Al-Quran dan semua kitab-kitab yang diturunkan ke atas para anbiya sebelum Al-Quran. Kita beriman dengan Al-Quran dan seluruh kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Dan ini beriman kepada Al-Quran dan sekalian kitab-kitab ini ianya berdasarkan firman Allah yang telah kita sebutkan tadi di dalam kitab ini, yang mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan juga berdasarkan hadis yang telah disebut sebelum ini. Jadi tuan-tuan hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, apabila kita sebut tentang rukun iman, kita sebut tentang satu perkara yang besar dalam iman kita, beriman dengan kitab-kitab, maka maknanya kita meyakini tentang bahawa Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada para anbiya yang ia disebut sebagai Al-Kutubus Samawiyah, kitab yang Allah Ta'ala wahyukan ke atas para anbiya. Yang paling masyhur kata ulama ada 4. Yang pertamanya Al-Quran, yang keduanya At-Taurah, yang ketiganya Injil, yang keempatnya Az-Zabur. Nah, ini yang paling masyhur.
Adapun Al-Quran itu turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Az-Zabur diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Al-Injil diturunkan kepada Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Manakala At-Taurah diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Dan bukan hanya 4 buah kitab yang kitab ini sahaja, cuma yang masyhur itu 4 buah kitab ini. Dan di sana ada lagi kitab-kitab yang ia jumlah keseluruhan kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para anbiya, jumlahnya ialah 104. 104 seperti mana riwayat Ibnu Hibban daripada Abu Dzar radhiyallahu an. Maka warid dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kitab-kitab yang diturunkan kepada para anbiya jumlahnya ialah 104 keseluruhannya. 104 keseluruhannya. Jadi hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran Allah Ta'ala turunkan dia di bulan Ramadan. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran, dan diturunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan. Dan juga kitab yang lain yang 4 yang masyhur itu juga diturunkan pada bulan Ramadan. Bukan hanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, juga kitab yang lain yang masyhur itu juga diturunkan pada bulan Ramadan, kerana warid dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi daripada Wasilah bin Al-Ashqa', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, unzilatit Taurah li sittin madain min Ramadan. At-Taurah itu kitab At-Taurah diturunkan pada 6 Ramadan. Pada setelah 6 hari di bulan Ramadan turunnya At-Taurah. Wal Injil li 13 khalat min Ramadan khalat minhu. Manakala Injil yang ia diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, dan yang dimaksudkan dengan Injil di sini iaitulah Injil yang belum diubah. Belum diubah. Begitu juga dengan Taurah itu, Taurah yang sahihah yang ia belum diubah, yang kita sebut turun pada 6 Ramadan itu ialah yang belum diubah, tidak macam yang ada pada hari inilah. Dan Injil juga, Injil yang sahih yang tidak diubah, yang diturunkan pada 13 Ramadan ke atas Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian Az-Zabur diturunkan pada 18 Ramadan, manakala Al-Quran diturunkan pada 24 Ramadan. So, kitab-kitab yang masyhur ini diturunkan pada bulan Ramadan. Hatta Suhuf Ibrahim alaihi salatu wassalam juga turun pada bulan Ramadan, iaitu pada malam pertama Ramadan turunnya Suhuf Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebagaimana disebut di dalam hadis yang sabit daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini yang ia kutubus samawiyah yang diturunkan kepada para anbiya diturunkan oleh malaikat Jibril. Oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, diambil dia daripada Lauhul Mahfuz dan diturunkan ke atas para anbiya. Diturunkan ke atas para anbiya oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Cuma Al-Quran Allah Ta'ala perintah Jibril alaihi salatu wassalam
ambil Al-Quran, seluruh Al-Quran di Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan Al-Quran itu di langit yang pertama, di satu tempat namanya Baitul Izzah. Di satu tempat namanya Baitul Izzah. Kemudian di tempat ini, dari sini diturunkan Al-Quran sedikit demi sedikit, munajjaman, nujuman, yakni sedikit demi sedikit secara beransur-ansur, disebut oleh para ulama berdasarkan al-hawadith, peristiwa-peristiwa, berdasarkan kejadian-kejadian yang berlaku, ke atas, diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun, kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah selama 13 tahun, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah 10 tahun. Dan Nabi menyampaikan dakwah ini bila dia dah sampai umur 40 tahun, ada 23 tahun. 10 tahun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, manakala di Makkah baginda sallallahu alaihi wasallam berada di sana selama 13 tahun. Kemudian apabila yang membezakannya ialah Al-Quran apabila diturunkan kepada Nabi, dia tidak diturunkan secara sekaligus. Berbeza dengan kitab-kitab yang terdahulu yang diturunkan ke atas para anbiya, kerana kitab-kitab yang terdahulu yang diturunkan ke atas para anbiya diturunkan secara sekaligus kepada para anbiya. Manakala Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran istimewanya diturunkan kepada Rasulullah nujuman secara beransur-ansur, sedikit demi sedikit, dan antara hikmahnya yang disingkap oleh para ulama, yang dinyatakan oleh ulama kita, kerana nak mensabitkan, meneguhkan hati baginda sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan baginda menghafal semua ayat-ayat, dapat ingat dan hafal semua ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga ianya dibuat oleh para sahabat, mereka belajar daripada Rasulullah, dan juga para tabi'un, para tabi'in, hinggalah para ulama khalaf ambil daripada ulama salaf. Hinggalah hari ini Al-Quran dihafal oleh satu generasi, satu bangsa, sama ada orang tua ataupun kanak-kanak Al-Quran. Allah Ta'ala jamin dia tidak diubah keasliannya sampailah ke hari kiamat. Berbeza dengan kitab Taurah, Injil, Zabur dan kitab-kitab yang lain. Ianya berbeza dengan apa yang ada sekarang ini, dengan apa yang diturunkan ke atas Nabi-Nabi Allah Ta'ala sebelumnya, ke atas Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud alaihi salatu wassalam, kerana ada tangan-tangan yang telah menyelewengkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan antara sebabnya, banyak di antara mereka-mereka yang dahulu, umat-umat sebelumnya, mereka tidak hafal kitab-kitab ini, maka datang orang-orang yang berani untuk mengubah kalam-kalam Allah Ta'ala pada kitab-kitab yang diturunkan kepada para anbiya. Maka Al-Quranul Karim diturunkan nujuman, diturunkan secara sedikit demi sedikit. Cuma kalau kita lihat di sini, susunan Al-Quran yang ada pada mushaf pada hari ini, dia tidaklah seperti, ia bukan berdasarkan ayat yang mana ayat yang mana awal diturunkan ke atas Rasulullah. Tidak disusun tertibnya berdasarkan itu. Kerana ayat yang pertama diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah 5 ayat daripada surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah ayat yang pertama diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala
ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma turja'un, sehingga ke akhir ayat tersebut, maka itu adalah ayat yang terakhir diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah yang ia disebut dengan Ummul Quran, itu bukan surah dan ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi. Begitu juga surah An-Nas itu dia bukanlah surah yang paling akhir diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang pertamanya yang diturunkan ialah surah 5 ayat daripada surah Al-Baqarah, surah Al-Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan ayat yang terakhir seperti mana yang telah kita nyatakan. Kadang diturunkan 1 ayat, 2 ayat, kadang satu surah yang pendek, sedikit demi sedikit turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, tertib yang ada sekarang ini sebenarnya setelah turun Al-Quran kepada Rasulullah selama 23 tahun pada hari, pada malam Ramadan, di penghujung hayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril turun dan dia buat tadarrus dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan susunan-susunan ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat-sahabat susun tertib ini. Mula-mulanya surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, kemudian surah Ali Imran, dan akhirnya surah An-Nas. Maka ini bukanlah ianya daripada idea ataupun ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ijtihad daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sebenarnya susunan ini ianya berdasarkan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu input ataupun maklumat yang sangat memberi manfaat. Kalau kita tengok kan, mushaf yang ada di awal diturunkan mushaf dan dibentukkan mushaf, dia taklah seperti mushaf yang kita ada sekarang ni. Orang di zaman dulu, di zaman sahabat, apabila mereka letakkan pada mushaf hafalan-hafalan mereka, maka seawalnya mushaf Al-Quran tulisannya tidak tanpa ada pentitikan, tanpa ada nuktah. Jadi sebenarnya bagi mereka di zaman itu, mereka boleh baca dan boleh bezakan huruf demi huruf itu walaupun dengan tanpa nuktah. Ini kemahiran yang mereka ada. Tapi sebenarnya kalau kita nak kembali kepada saat itu, saya kira ramai orang akan tak boleh baca. Bayangkan huruf ba, huruf ta, huruf sa, yang kita boleh beza. Yang ini huruf ta, yang ini huruf ba, yang ini huruf sa. Sebabnya yang huruf tu ada titik. Yang ini ada titik ba, ada titik kat bawah, ta ada titik di atas 2, sa ada titik di atas 3. So kalau tak ada titik, macam mana nak pukul dia? Baitun nak baca macam mana? Kita dapat bezakan huruf zai dan huruf ra, kerana zai ada titik, ra tak ada titik. So macam mana kalau kita dapati satu kalimah yang tanpa ada titik pada zai atau ra yang zai dan ra, macam mana kita nak bezakan? Dan kita boleh bezakan huruf shin, sin, itu kerana shin tu ada titik, sin tak ada titik. Shin ada titik 3 di atasnya. Kita boleh bezakan disebabkan itu. Bayangkan huruf kha, huruf ha, huruf jim yang 3 ini. Jim ni titik kat tengah, kha titik atas, dan ha tak ada titik. Kita boleh bezakan macam itu. Bayangkan kalau tak ada titik, macam mana? Memanglah di zaman itu manusia boleh baca. Sahabat-sahabat baginda Rasulullah, mereka ada kemahiran untuk baca ini. Kemudian di zaman baginda tak berlaku pentitikan ini, tak berlaku di zaman Nabi, tak berlaku di zaman di zaman baginda, di zaman sahabat. Tapi pentitikan ini mula berlaku, inovasinya mula berlaku ialah pada zaman tabi'in. Ini bukan daripada suruhan baginda Rasulullah, bukan daripada apa yang dibuat oleh sahabat Rasulullah. Naam, ia perkara inovasi yang baik yang ia berlaku setelah zaman itu, pada zaman tabi'in.
dan disebut dalam kitab Al-Masahif seperti mana disebut oleh Abu Daud bahawa orang yang mula-mula sekali yang meletakkan titik pada Al-Quran ini itu seorang lelaki yang bernama Yahya bin Ya'mur. Yahya bin Ya'mur ataupun Yahya bin Ya'mar. Maka dialah orang yang mula-mula sekali meletakkan titik hingga kita boleh bezakan huruf ta, ba, jim, kha, ha, shin, sin. Kita boleh bezakan dad dengan sad. Sebab ada titik. Maka ini satu nikmat yang besar. Dan dia orang yang mula-mula sekali buat inovasi ni dapat pahala. Bayangkan hari ni orang baca Al-Quran daripada seluruh dunia, di Malaysia, di Indonesia, di negara Arab. Hatta kalau hari ni kita tengok orang yang ada titik pun pun banyak yang tak boleh nak baca. Yang ada titik tu, bayangkan yang tak ada titik. Kemudian itu isu titik lah. Juga disebut oleh para ulama tentang tasydid dan hamzah. Juga di awalnya tak ada tanda yang ianya membezakan hamzah itu dengan hamzah atas, hamzah bawah. Ini ada dibuat setelah itu. Dan begitu juga sabdu ataupun yang disebut dalam bahasa Arabnya syaddah ataupun tasydid, maka itu datang setelah itu. Datang setelah itu orang yang disebut, antara sumber yang disebut orang yang mula-mula sekali buat ialah Hasan Al-Bisri. Maka ini bukan berlaku di zaman Nabi, bukan berlaku di zaman sahabat. Oleh kerana itu disebut dia dengan inovasi atau boleh sebut dia dengan bid'ah. Maka ulama mengkategorikan dia sebagai inovasi yang baik. Tak boleh kita kata inovasi semuanya sesat, neraka. Tak boleh lah. Sebab ulama-ulama salaf membahagikan dia kepada dua. Imam Syafi'i radhiyallahu an dari kalangan ulama salafus salih, sebagaimana diriwayatkan daripada Al-Imam Syafi'i dalam kitab yang dikarang oleh Imam Al-Baihaqi. Dia sebut sanad-sanadnya kepada Imam Syafi'i dengan sanad-sanad yang sahih bahawa Imam Syafi'i berkata, al-muhdatsatu minal umuri darban. Perkara yang baharu di dalam agama ni ada dua. Perkara yang baharu di dalam agama ni ada dua, yakni perkara yang inovasi dalam agama ni ada dua. Perkara yang tak pernah ada di zaman Nabi, tak pernah ada di zaman sahabat, ada dua. Al-muhdatsu alladhi yukhalifu al-kitaba aw as-sunnata aw al-ijma'a aw al-athara fahadhihi bid'atun dalalah. Adapun yang pertama tu ialah perkara yang baharu yang ia tidak ada di zaman baginda Nabi, tidak ada di zaman para sahabat, tetapi bila dievaluate, dinilai dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan pendapat sahabat, ianya bercanggah dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan pendapat sahabat. Ini inovasi yang sesat. Manakala kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, Imam Syafi'i kata wasanihima, yang kedua, al-muhdatsu minal khair. Perkara yang baharu, ia baharu, tak pernah ada di zaman Nabi, tak pernah ada di zaman sahabat, dan ianya kalau kamu dan ia minal khair, daripada perkara yang dikira baik. Kenapa baik? Kenapa Imam Syafi'i kata baik? Kerana la yukhaliful kitaba awil sunnata awil ijma'a awil athara. Kerana bila kamu buat penilaian dan kamu semak dia berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma' dan juga asar pendapat sahabat, ia tak bercanggah dengan sumber-sumber ini. Maka fahadhihi bid'atun ghairu madhmumah. Maka natijahnya kata Imam Syafi'i, maka ini inovasi lah. Kenapa inovasi? Dia kata kerana tak ada di zaman Nabi, tak ada di zaman sahabat, datang setelah itu. Maka ia inovasi, dan inovasi ni kategorinya ialah ghairu madhmumah, tidak dicela, yakni baik. Maka ini yang diputuskan oleh Imam As-Salaf, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka kita mengikut apa yang telah diputuskan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian apabila kita sebut tentang mushaf ini kita hendaklah mengagungkan, antara mengagungkan mushaf Al-Quran, iaitulah kita
tidak menyentuh Al-Quran melainkan kita ada wudu. Ada wudu. Al-Quran tidak boleh kita sentuh melainkan kita mempunyai kita berwuduk terlebih dahulu. Dan juga Al-Quran ini kita hendaklah memuliakan Al-Quranul Karim. Tidak boleh dicampakkan mushaf Al-Quranul Karim ke tempat yang kotor seperti tong sampah. Mencampakkan Al-Quran ke tong sampah, tempat pembuangan sampah, dan dia tahu bahawa yang dia campak itu ialah mushaf, maka orang yang campakkan al-mushaf ke tempat kotor seperti tong sampah ini, orang ini murtad. Hatta Ibnu Abidin kata, walau lam yaqsid al-istighfaf, walaupun orang itu dia tidak mempunyai niat di dalam hatinya untuk menghina Al-Quranul Karim, tetapi perbuatan dia itu sudah cukup untuk menunjukkan dia telah menghina Al-Quranul Karim. Maka kalau sekiranya mushaf itu sudah lama, mansuhnya bukan dengan cara kamu campakkan dia ke dalam tong sampah. Kerana kalau buat seperti itu, ia jatuh dalam kekufuran. Itu murtad orang yang buat macam itu. Tetapi dibakar dia, kemudian dibakar dengan sempurna hingga tidak ada lagi kalimah-kalimah. Kemudian dia dihanyutkan ke laut ataupun ke sungai, ataupun ditanam di satu tempat yang tidak dipijak. Ini disebut oleh ulama kita. Adapun mencampakkan mushaf Al-Quranul Karim ke tempat yang seperti tong sampah, tempat pembuangan sampah, itu tidak memuliakan Al-Quran. Orang yang buat macam itu dia jatuh dalam kekufuran, wal-a'yadzubillah. Begitu juga tidak mengagungkan Al-Quran apabila seseorang itu dia duduk di atas mushaf Al-Quran. Duduk di atas mushaf Al-Quran, sedangkan dia tahu yang dia duduk itu di atas mushaf. Itu orang yang buat macam itu jatuh dalam kekufuran. Ataupun dia pijak mushaf Al-Quranul Karim. Dan ini penting saya sebut macam ini kerana kadang-kadang bukan hanya di tempat kita, sebahagian tempat saya tengok jugalah masa saya berada di sebahagian tempat di luar daripada Malaysia, saya pergi ke toko-toko kitab, perpustakaan. Ada sebahagian orang yang tidak ada takwa, yang mereka ini bekerja di toko-toko kitab, yang mereka kerja di perpustakaan. Bila mereka nak susun kitab-kitab itu di rak-rak yang tinggi, mereka daripada mereka ambil tangga dan mereka naik atas tangga dan susun kitab-kitab di rak yang tinggi, ataupun mereka ambil kerusi dan mereka naik atas kerusi, kemudian susun kitab itu di rak yang tinggi. Mereka ambil misal contoh kotak-kotak yang besar tu yang berisi dalamnya mushaf Al-Quran, mereka pijak di atas kotak itu, kemudian mereka susun kitab-kitab. Ini perbuatan, sedangkan dia tahu bahawa yang ada di dalam kotak itu ialah mushaf Al-Quran. Orang yang buat macam ini jatuh dalam kekufuran. Orang yang buat pijak Al-Quran itu jatuh di dalam kekufuran. Begitu juga sebenarnya dari sudut kertas-kertas yang mengandungi ilmu-ilmu syarak, ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu Al-Quran. Jadi tak boleh, kalau orang tu dia tahu kertas-kertas yang seperti ini mengandungi ilmu-ilmu syarak yang mulia ini, maka haram dia campakkan ke tempat pembuangan sampah, ke tong sampah. Kalau dia buat macam itu sedangkan dia tahu kertas itu mengandungi perkara-perkara ini, jatuh di dalam kekufuran. Kadang ada satu kertas yang ianya ada Al-Quran, ia satu helaian daripada Al-Quran, kadang satu surah Yasin, surah Tabarak, kemudian dia campakkan dalam tong sampah, sedangkan dia tahu bahawa yang dia campakkan itu ialah surah Yasin, ayat-ayat Al-Quran macam itu, maka orang yang buat macam ini jatuh di dalam kekufuran. Wal-'iyadzubillahi tabaraka wa ta'ala, wal-'iyadzubillah. Juga kalau kita ada jumpa misal contoh satu kertas ataupun misal contoh kita ada kertas yang tertulis padanya kalimah Allah, walaupun dalam bahasa yang bukan Arab, jadi jangan dicampakkan ke dalam tong sampah. Maka orang yang mencampakkan kertas yang ada padanya kalimah Allah, sedangkan dia tahu ada padanya kalimah Allah,
maka dia ingat bahawa ada kalimah Allah yang pada kertas tersebut, dia campakkan juga dalam tong sampah, maka orang itu dia jatuh dalam kekufuran. Jatuh dalam kekufuran, wal'iyazubillahi ta'ala. Maka oleh kerana itu, hendaklah seseorang itu dia jaga perkara-perkara yang telah kita sebutkan ini. Hendaklah dia jaga perkara yang telah kita sebutkan ini. Jadi bukan, tapi di sini ada kisah seorang lelaki yang di zaman dahulu lah, dikenali dengan nama Bishr Al-Hafi. Ini seorang yang sangat warak. Dia sangat warak. Apabila dia berjalan, dia jumpa, misal contoh, dia jumpa dekat lantai, dekat tanah, satu tempat yang kotor, dia jumpa satu kertas, dan kertas itu tertulis padanya kalimah Allah. Maka sebenarnya dia seorang lelaki yang dia pendosa. Dia ni seorang yang suka minum arak, dia suka buat dosa. Dan ketika itu dia ada 1 dirham. Maka dia telah guna 1 dirham yang dia ada tu, dia beli minyak wangi. Dia beli minyak wangi. Kemudian minyak wangi tu dia telah guna untuk wangikan kertas yang mengandungi kalimah Allah. Kerana kalimah dalam kertas tu ada kalimah Allah, dia sangat sayang, maka dia telah wangikan kertas tersebut yang ia ada padanya kalimah Allah, dan dia telah letakkan kertas itu di tempat yang suci, dan dia tidur. Dan pada waktu dia tidur, dia dengar satu suara. Suara ni disebutnya ia daripada malaikat. Dia kata, "Ya bashar, tayyabta ismallah fil ardi, tayyaballahu ismaka fid dunya wal akhirah." Wahai manusia, engkau telah mewangikan nama Allah Ta'ala di bumi ini, maka Allah Ta'ala telah mewangikan nama kamu di dunia ini dan juga di hari akhirat. Dan apabila dia bangun daripada tidur, maka dia telah buat taubat daripada dosanya. Subhanallah. Semoga apa yang kita dengar ini, yang kita sebut pada malam ini memberi manfaat bagi kita, insya-Allah. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahaskan syu'bah yang kelima, iaitulah al-iman bi annal qadara khairahu wa syarrahu. Kita akan bahaskan tentang beriman dengan takdir Allah yang baik dan yang buruk itu berlaku dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini aqulu qawli hadza, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.